wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah berpaling, dan sentiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, kasih sayang, kurniaannya kepada kita. Daripada kita di alam roh hingga sekarang, nikmat Allah tidak pernah berhenti dan Allah sentiasa mengontrol kita. Allah sentiasa kita mengikuti arahan-arahan sistem-sistem Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memahami diri Allah tu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada seorang pun dapat mengenalkan Allah kepada kita melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, apabila kita telah mengenal Allah, maka menunjukkan kita bukanlah mengenal Allah, tetapi kita mendapat kurniaan rahmat dari Allah hingga kita dapat memahami bahawa kehidupan adalah cerita dia, kisah-kisah dia. Jadi hidup kita ni berlalu apa saja ke depan kita ini adalah sistem-sistem Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapat keberuntungan mengenal diri, mengenal Allah. Tapi kalau kita tak mengenal diri, tak mengenal Allah, maka kita akan diperhitungkan. Tu golongan kanan, masih lagi diperhitungkan antara dia buat banyak buat baik ke banyak buat tak baik. Setiap sesuatu tu dia akan cari halus zarah semana pun akan dihitung. Misqala dzarratin khairan yarah. Dia kata halus zarah semana pun akan dikira yang baik maupun yang buruk pasti dikira. Semua akan menjadi saksi, ya. Tapi apabila kita mengenal diri, mengenal Allah, tak ada dah keakuan diri, maka kitab kita ni takkan dihitung. Cuma ada kitab, tapi kitab kita penuh dengan cahaya. Itulah golongan awwalun, ya, yang dalam surah Al-Mulk mengatakan itu kan. Surah Al-Mulk ke surah apa tu? Mengatakan yang maknanya golongan kanan, golongan awalun, golongan kanan, golongan kiri. Waqiah ke? Waqiah kan? Di situlah tempatnya kita ni mendapat keberuntungan dari sisi Allah apabila kita mengenal diri, mengenal Allah. Itu hala tuju sebenar. Jadi kita tak berkira-kira kita buat baik. Bila kita tak kira-kira tak buat baik, kita berbuat baik, ataupun apa saja kita buat, semua kita bersandarkan tu semua hak Allah, maka kita dah tak ada keakuan diri, maka apanya yang malaikat nak hitung? Itu golongan awalun, dia beruntung, ya, dia terus masuk ke dalam rahmat Allah. Di dunia lagi dia dah tak menghitung-hitung, dia sentiasa nak menceritakan, ataupun bukan nak menceritakan, hidup dia tu cerita Allah. Bukan kita menceritakan, bukan, maknanya cerita Allah, kita mengikuti saja. Dia yakin baik atau buruk ke apa, semua Allah nak ceritakan jadi itu. Tapi syarat dia mesti dikenal diri, kenal Allah. Dia tak kenal diri, tak kenal Allah ni nanti lain. Aku buat buruk lah tu semua Allah. Nanti kita berjawapan begitu, tak kena. Dia orang dah kenal diri, kenal Allah ni, dia sentiasa berada di dalam ahsanu amalah. Sebab apa? Allah je yang kontrol. Bila Allah yang maha sempurna yang kontrol kita, cantiklah jadi dia. Eloklah jadi dia. Tu tadi Nabi Hidir dia lubangkan perahu, eloklah tu. Kita tak nampak, akan datang tadi. Tapi Nabi Hidir dia nampak. Pasal apa? Allah yang suruh. Bukan dia bertindak atas hawa nafsu. Pasal dia dah kenal diri, kenal Allah. Datang lintasan suruh bocorkan, lepas tu tampal balik dengan tanah liat, dia bocorkan, dia tampal.
Dia tak ada lagi, ya Allah kenapa nak bocor ni, perahu ni elok lagi. Dia tak ada, dia tahu dah. Apa yang Allah suruh tu semuanya tepat. Dia tak ada lagi nak berbalah-balah, nak berhujah-hujah dengan Allah Ta'ala. Ni orang yang kenal betul-betul diri dia, dia kenal Allah SWT. Tu saya kata tadi manisnya. Kita tak ada lagi berbalah-balah dah. Apa yang kita ke depan ni disuruh oleh Allah semuanya. Bukan hawa nafsu kita dah. Kita tak bertindak atas hawa nafsu kita. Ada dalam Quran ayat apa yang Allah Ta'ala bagi tahu yang ada jenis golongan manusia yang menyembah hawa nafsu. Mensyirikkan Allah, menyembah selain pada Allah. Itu yang payah pada setiap diri kita ni, ada hawa nafsu. Masih lagi berada di dalam, dikontrol oleh hawa nafsu kita. Maka itu perlu kita atasi dengan yang mana Allah sendiri mengatakan la ilaha illallah. Barukan balik iman tu. Jadi do imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadi bila kita rasa kita nak ada keakuan diri, la ilaha illallah, hilangkan cepat. Kerana la aku tak ada ni semua. Baru dia akan datang balik, natural balik, Allah kontrol balik kita. Allah bagi kekuatan, Allah bagi kehendak, Allah bagi kehendak kekuatan untuk lawan hawa nafsu kita. Bukan kita yang kuat, tapi kita tahu kita kena serahkan balik sebab ada keakuan dirilah, maka hawa nafsu kita akan menindih kita. Membuatkan kita lemah, membuatkan kita tak bermaya, membuat kita lesu. Tapi bila kita buang keakuan diri, kita serah betul-betul kekuatan untuk kita asyik kepada Allah, mengesahkan Allah tu datang. Kemanisan tu datang. Tak ada yang lebih manis lagi. Tapi bila ada keakuan diri, maka kita akan menjadikan sesuatu target kita selain Allah tu tadi kita nampak. Tapi kalau hawa nafsu kita tak ada, kita betul-betul rasakan Allah itu benar. Bahawa telah kita tundukkan dengan izin, kudrat dan kehendak Allah, hawa nafsu kita. Kita berbeza dengan malaikat. Malaikat tidak dibagi hawa nafsu. Malaikat tak dibagi. Kita ni dibagi hawa nafsu. Jadi kelebihan dia, hawa nafsu ni maknanya bila kita ada hawa nafsu, kita kena berperang. Malaikat tak payah berperang. Dia terus saja, dia watokna. Dia tak payah dengar lagi dah. Dia sekali dia dengar Allah Ta'ala kata engkau diciptakan untuk ini. Dia tu terus watokna. Kita sami'na wa ata'na, kena dengar betul-betul daripada Allah. Baru kita boleh mentaati dengan kudrat dan kehendak Allah SWT. Kita perhatikanlah, tengok hawa nafsu kita ni masih kita macam mana. Darjat kita memanglah PhD. Darjat kita memanglah belajar macam-macam PhD kita ada. Bidang agama, bidang tapi kita, hawa nafsu kita, itu tak ada sekolah universiti. Nafsul dapatkan sijil nafsul mutmainnah, ada tak? Ada ke buat itu? Mana ada? Tak ada lagi universiti yang buat macam tu. Tapi kalau kita duduk dalam pelajaran pelajaran mengenal diri, mengenal Allah ada. Tapi tak adalah bagi sijil. Mana kita akan memerhatikan itu. Kita akan diajar memerhatikan tu supaya hilang keakuan diri, maka hilang hawa nafsu tu. Selagi kita tak membuang keakuan diri, la ilaha illallah, selagi itu hawa nafsu kita telah mengontrol kita. Pilot dalam diri kita ni ada pilot. Jadi pilot tu dah bertukar kepada pilot hawa nafsu. Pilot yang sebenar-benar dia adalah buang keakuan diri semua, barulah akunya yang kau akan nampak, yang mengontrol diri kau. Itu perbezaan dia. Jadi orang yang beruntung, orang yang mengenal, dapat belajar dengan guru mursyid. Dia jumpa jalan ni. Jalan yang sangat-sangat indah. Jalan yang sangat tenang, sangat sakinah. Walaupun jalan dia agak berliku-liku, jalan dia agak belicin, mudah terjatuh. Jalan tauhid ni kan. Jatuh bangun. Tapi dia tetap juga beruntung. Sebab hala tuju dia tetap nak meleburkan diri, nak mengesahkan Allah. Tetap juga jatuh pun bangun ke, jatuh bangun, tetap dia nak mengesahkan Allah juga. Tak ada istilah dia nak putus asa. Dia tetap juga jatuh ke, apa pun keadaan dia, dia tetap teguh dalam mengesahkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan bermakna belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ni dia menang, tak. Kemenangan dan juga kekalahan tu tidak ada. Istilah dia kalau dia menang pun dia begitu juga mengesahkan Allah, dia kalah pun tetap dia mengesahkan Allah juga. Dia tak ada istilah kalah dan menang. Dia duduk antara sederhana di tengah-tengah. Itu yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam hadis, kurang lebih maksudnya bersederhanalah kamu. Maknanya Allah Rasulullah suruh kita sederhana. Kita pun tak faham sederhana tu macam mana. 50-50. Bukan. Inilah dia antara kita baik dan buruk, siang dan malam, tinggi dan rendah, sakit dan sehat. Kita tidak duduk antara kedua tu. Kita duduk di tengah-tengah, iaitu dengan Allah. Tu sederhana lah. Tu maksudnya sederhana. Sederhana tu sentiasa rasakan Allah, hilang keakuan diri. Sederhana. Jadi kita dapat nikmat macam mana pun kita tidak lupa diri, sentiasa bersyukur. Kena susah macam mana pun kita tetap sabar mengesahkan Allah terus. Jadi kita dah terbiasa, baik apa susah ke senang ke, apa keadaan pun kita yang paling mustahak dengan Allah. Walaupun nikmat besar mana pun kita dapat, ya Allah, Engkau tu lebih mustahak, lebih nikmat besar lagi daripada segala nikmat yang kau jadikan. Dan ya Allah, yang paling azab apa pun aku kena, kemalangan yang teruk apa menimpa aku, lupa Engkau lebih besar kemalangan. Duduk antara dua itu makna bahagialah. Kita dah menemui kebahagiaan. Kita dah terbiasa kehidupan kita, kita duduk sederhana di situ. Dengan Allah tak ada keakuan diri. Itulah skill-skill yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak karimah. Sempena bulan Maulud ni, bulan di mana kita memperingati hari kelahiran kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa hadir dalam talk kita, yang berada bersama-sama dengan malaikat-malaikat, dengan roh-roh suci, semuanya ada bersama kita setiap kali talk. Tinggal lagi kita tak diberitahu Allah tempat-tempatnya, kerana cukup kita merasakan bahawa Allah tu lebih mustahak. Bila Allah tu lebih mustahak, maka semuanya akan ada. Itu aja tanda dia. Tapi kalau semua ada, Allah tak ada artinya tadi. Tidak ada artinya kita berada di sesuatu tempat. Walaupun tempat di satu stadium kita membuat majlis, tetapi kita tidak hadir itu semua, maka tak ada keberkatan. Dia harus sesuatu tu kita, yang paling penting turun tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim, dengan izin Allah tu ridha perhimpunan tu. Kerana apa? Dalam perhimpunan tu tidak ada lain yang dia hendak lakukan melainkan dia kerja dia mengajak mengesahkan Allah dan sama-sama mengesahkan Allah. Tak adalah lebih Allah sukai lagi. Itulah maknanya duduk di situ. Saya cakap tadi, Rasulullah bagi tahu indahnya, manisnya iman kalau duduk situ. Siapa-siapa yang hendakkan maknanya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar, inilah dia majlis dia. Santapan dia sentiasa santapan ma'rifat. Sentiasa dia rasakan melihat Allah. Yakin hakul yakin. Dia dah dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala penglihatan Allah. Maka setiap sesuatu dirinya dia melihat dengan penglihatan Allah. Bukan dia merasakan dia melihat, tapi dia penglihatan Allah. Allah berikan kepada dia. Bila Allah berikan kita penglihatan, maka kita akan melihat semuanya tak lain Allah. Allah lah dahulu yang kita lihat. Maka berbahagialah manusia-manusia yang ketika hidup di dunia lagi, dia dah dapat mengalahkan atau dengan izin rahmat Allah, dia dapat menundukkan hawa nafsu dia. Kerana malaikat juga akan kagum. Malaikat tidak dibagi nafsu. Dia taat tu biasalah. Tapi manusia dibagi hawa nafsu, tetapi dia dapat kalahkan, dia dapat tundukkan, dia betul-betul bersungguh-sungguh. Maka malaikat jadi kagum. Sebelum ni malaikat-malaikat seolah-olah memprotes atas penciptaan Nabi Adam, kan? Dia kata, mengapa ya Allah Engkau nak menjadikan manusia yang akan merosakkan muka bumi? Sebab malaikat dah tahu sebelum Adam dulu ada manusia-manusia lain lagi yang Allah ciptakan, yang
membuat kezaliman di muka bumi. Maka malaikat bukan protes, saja nak berdialog lah skrip tu Allah jadi. Kan nak bagi tahu kita bahawa manusia ni memang suka begitu berbalah-balah. Sebelum Adam lagi ada Adam lagi. Yang Adam kita ni Adam yang keberapa kita tak tahulah. Lama umur dunia ni kan, lama. Tak tahu kita entah berentah dah. Ini cerita yang keberapa dunia ni, yang skrip keberapa Allah jadikan kita pun tak tahu. Itu atas pengetahuan Allah. Banyak lagi. Itu tadi. Jadi bila malaikat tu membantah, dia kata bukan membantah lah. Dia seolah-olah ingatkan balik. Bukan ingatkan balik. Cerita skrip dia kena cakap gitu. Ya Allah, kenapa kau nak jadikan manusia yang dulu kau jadikan banyak buat kerosakan? Allah jawab, aku lebih mengetahui. Lepas tu Adam dicurahkan, dia letakkan tadi roh yang suci daripada Nur Muhammad dalam diri Adam. Maka malaikat lihat kagum lah. Nabi Adam boleh sebutkan nama-nama apa pun yang Allah jadikan. Jadi malaikat jadi kagum lah. Dia kata, hebat kau Adam. Kau boleh sebutkan, kami tak boleh sebut. Nama-nama yang boleh ditunjuk Allah jadikan, kamu boleh sebut. Tu. Adam kata apa? Subhanaka, maha sucimu ya Allah. Bukan aku, subhanaka, la ilma lana. Tak ada ilmu pengetahuan aku sebenarnya malaikat. Illa ma'alam tanah, melainkan apa yang Allah bagi tak. Jadi Nabi Adam dapat ilmu rahsia daripada Allah. Tengok je dah dapat tahu dah. Tengok disebutkan tahu. Malaikat tak boleh gitu. Sebab waktu tu Adam tu, dalam diri Adam ada Nur Muhammad. Percikkan Nur Muhammad. Jadi nak menyatakan apa pun dia nampak, apa dijadikan Allah, menyatakan keesaan Allah. Cerita Allah. Itu yang malaikat kagum. Kemudian Allah ceritakan pula, ada pula golongan malaikat yang akan menderhakai Allah. Allah buat skrip gitu. Malaikat tu dirubah namanya Iblis. Tu. Dia tak nak. Dia kata, aku ni lebih lama lagi. Aku orang datang meminta doa kepada aku. Makbul. Jadi berpuluh-puluh ribu tahun, entah juta tahun, kita pun tak tahu malaikat tu sentiasa mukarabin dengan Allah. Tapi tajuk cerita Allah jadikan, dia akan derhaka. Dia akan engkar suruhan Allah. Jadi dia engkar tadi kerana ada rasa keakuan diri lah. Allah bagi rasa masukkan keakuan diri pada malaikat. Mulanya malaikat tu tak ada keakuan diri. Dia taat dia kan. Mana ada hawa nafsu. Tapi bila dia bagi kan, letakkan tu hawa nafsu tu tadi, dia keinginan dia tadi, aku lebih banyak buat baik. Tu nampak. Jadi kita gitu juga, kalau kita ni rasa aku lebih baik dalam hati tu, kita dah berubah diri kita daripada manusia jadi iblis. Sebab ada keakuan diri. Ada yang keakuan diri, kita dah merubah diri kita, wajah kita menjadi tidak suci. Maknanya bila tidak suci, wajah kita berubah. Daripada nur tadi, ditutup nur kita dengan kemahuan tu tadi. Bila ditutup, maka jadilah kehendak kita, kita derhaka. Kita lupa perjanjian kita. Kita hanya nakkan Allah, tak mahu yang lain. Itu tadi. Jadi itu kita kena betulkan duduk dalam keadaan majlis ni. Supaya kita sentiasa disedarkan oleh Allah. Selalu diperingatkan oleh Allah. Kita duduk dalam majlis ni. Tapi kalau tak duduk dalam majlis ni, kita hayal dengan upah, hayal dengan kita rasa kita banyak ilmu, kita hayal dengan PhD, kita hayal dengan kita orang menyanjung kita banyak ilmu. Kita dihayalkan gitu. Tapi bila kita duduk kenal diri, kenal Allah ni, kita tak ada lalai, kita tak hayal. Kita sentiasa takut nak ada rasa keakuan diri. Takut kita benci diri kita. Dan kita sentiasa nak ngesakan Allah seperti macam dia lah yang ngesa diri dia sendiri. Kita dah tak ada keakuan diri. Kita nak duduk di situ je. Kita tak mau ada sikit pun nak rasa kita ni ada lebih, ada kurang tadi. Kita nak rasa dia je. Itu yang mahal tu tadi. Ini yang mana Rasulullah SAW sendiri, ada sahabat-sahabat tanya, ada tak amalan yang paling hebat? Ramai ni sahabat tanya pada Rasulullah SAW. Berkumpul, Rasulullah kami nak tanya, apa amalan paling hebat?
Rasulullah tak jawab. Amalan paling hebat ni kau berzikir, kau sini. Rasulullah tak jawab tu waktu tu. Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah kata ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Sahabat tengok, ni Nabi SAW ni Rasulullah salah jawab ke? Jadi dia pun cakap balik, ya Rasulullah, kami tanya tentang amalan bukan ilmu. Rasulullah faham. Rasulullah kata, kalau kamu beramal 60 tahun, 70 tahun sekalipun, tapi kamu tak kenal Allah, tergendala, tersangkut juga amalan kamu. Mana tersangkut, tak diterima lah tersangkut. Ada tadi. Jadi Rasulullah bagi tahu ilmu mengenal Allah. Bila kamu dah mengenal Allah, sedikit kamu punya amal diterima oleh Allah, tak sangkut. Jadi kita bahagia. Sebab apa? Kita kenal Allah. Apa yang tak sangkutnya? Kita beramal bukan kita yang melakukan. Atas rahmat dan kurniaan Allah, aku boleh lakukan tahajud 10 tahun berturut-turut tanpa berhenti. Bukan aku yang hebat, tapi Allah yang berikan kurniaan rahmat dia. Itu yang sebenarnya sampai. Tapi kalau kita aku hebat, tak sampai tu. Siapa yang bagi kau boleh buat tu? Tersangkutlah tu saya cakap tadi. Tu makna tersangkut. Tu makna Rasulullah kata tak diterima. Sebab apa? Engkau kata engkau yang buat. Tapi kalau kau kenal Allah sikit je, kau dah sandarkan kepada aku boleh buat sikit tu tadi, hak engkau ya Allah. Aku bersedekah ni engkau yang suruh ya Allah. Duit ni pun kau punya. Kudrat aku bekerja tu, duit aku dapat engkau punya. Tak ada satu pun aku punya ya Allah. Jadi bila aku bagi ni, apa yang aku nak ungkitkan balik? Apa kau nak bayar aku ya Allah? Tak? Engkau dah bagi pun dah cukup besar. Aku boleh buat ni pun cukup besar nikmat ya Allah. Aku tak mengharapkan apa-apa. Demi wajahmu ya Allah. Itu yang mahalnya. Itu yang Rasulullah bagi tahu. Ilmu mengenal Allah. Kalau kau dah kenal Allah, bahagia engkau. Ke mana pun kau pergi sentiasa. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kau rasa bahagia dengan maharaja. 24 jam kau dengan maharaja yang maha cukup, yang maha sempurna. Apa yang kau nak lagi? Dah semua kau dah duduk dengan yang segala maha sempurna. Kita tidak akan rasa tak cukup. Kita akan rasa cukup. Walau kena sakit, walau kena kekayaan tu tak ada pada kita pun, kita bersyukur. Kalau orang kaya bersyukur, biasa. Nabi Sulaiman kaya, bersyukur, biasa. Tapi kalau macam Nabi Ayub miskin, semua tak ada, sakit semua badan, tapi bersyukur, tu pelik nama dia tu. Jadi para rasul, para nabi, wali Allah, dia buat pelik macam tu. Sebab apa? Dia tak ada keakuan diri. Yang ada hanya Allah. Apa pun Allah buat dia, semua dia setuju. Siapalah aku nak robah? Allah Ta'ala punya tak ada. Qadar dan qadar. Malu aku. Sebab suatu qadar dan qadar Allah tentukan pada aku adalah kesempurnaan Allah. Kalau aku mempertikaikan qadar dan qadar baik dan buruk, itu maknanya aku tak terima maha sempurna Allah susun pada diriku. Mereka berkedudukan begitu. Bahagia di dunia lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Di dunia lagi dia bahagia dengan Allah, hasanah, dan juga di akhirat juga dia dapat hasanah, iaitu kebahagiaan dengan Allah. Dan sentiasa Allah tu sentiasa dalam diri dia. Dia tidak azab. Lupa Allah tu azab. Dia jauh fakina azab annar tu, maka dia tak mahu rasa sedetik pun lupa pada Allah. Dan tak mahu ada keakuan diri. Kalau ada keakuan diri tu, azab lah tu. Sedangkan dia kata fakina azab, dia minta jauh kan. Apa tu azab tu? Lupa Allah. Ada keakuan diri. Tu azab. Jadi dia tahu dah. Di dunia lagi maksud terjemahan apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Doa sapu jagat tu tadi. Jadi begitu juga nak orang lain juga dia kasih sayang. Dia nak pun orang lain dapat kebahagiaan begitu juga. Dia tak mau diri dia aja dapat. Apa perlu aku bagi tolong untuk orang di dunia lagi. Supaya dia dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia lagi dia tidak azab, tidak lupa pada Allah. Sentiasa hilang keakuan diri dia. Dia nak pun orang begitu juga. Itu mana sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat para nabi, sifat wali-waliullah, sifat orang arifin billah pun begitu juga. Beruntunglah siapa yang ada dalam hati dia, ada perangai dia gitu. Siapa yang ada beruntung, dan siapa yang mengenalinya, mendampingilah orang begitu.
seolah-olah kita telah mendapatkan geliga yang datangnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selalulah duduk dengan orang-orang begitu yang sentiasa mendapat percikan nur Nabi Muhammad SAW, yang sentiasa menyuluh manusia-manusia yang lalai. Sentiasa. Itu cerita ni maknanya. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat kita nak ucapkan terima kasih kita kepada Allah, kesyukuran kita kepada Allah, dan Allah lah yang sendiri tahu puji pada diri dia sendiri, dan dia tahu mensyukuri dirinya sendiri. Kerana Allah tak renti-renti mengurniakan Rahman dan Rahim kepada sekalian alam ini. Walaupun sekalian alam ada makhluk-makhluk yang derhaka, tetap juga Allah menurunkan rahmat dia kepada makhluk-makhluknya. Itu dah semestinya Maha Raja Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia menciptakan makhluknya, pasti dia akan memberikan makanan-makanan ataupun rahmatnya. Ya, jangan kita ingat bila manusia ni dia buat derhaka pada Allah, Allah tak bagi rezeki. Tak. Tetap juga Allah bagi rezeki. Allah nak menceritakan keikhlasan diri Allah. Maka Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai nak menunjukkan keikhlasannya Allah. Allah jadi lahirkan Nabi Muhammad SAW, Nur Muhammad, supaya kita tahu sifat Nabi Muhammad bila dibaling batu, dibenci, difitnah, nak dibunuh. Orang yang nak bunuh Rasulullah, orang yang nak ludah Rasulullah, orang yang fitnah Rasulullah, didoakan untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan apa-apakan dia, ya Allah. Sesungguhnya orang yang membenci aku, orang yang nak membunuh aku, orang yang memfitnah aku, orang yang mensihir aku, itu semuanya adalah hamba-hamba Engkau. Kalau Engkau ampunkan dia, ya Allah, Engkau beri dia petunjuk, Engkau lebih bijaksana. Itu doa Rasulullah ketika orang nak bunuh, nak fitnah dia. Dia balaskan dengan doa yang penuh dengan kebaikan. Jadi beruntunglah manusia yang ada bersifatkan gitu, berakhlakkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun sepertiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia ini memakai akhlak dalam diriku, maka dia pun seperti diriku, orang arif billah. Dia tak ada keakuan diri, maka downloadlah masuk akhlak Rasulullah ke dalam diri arifin billah. Kerana orang arifin billah sepertiku juga, sebab dia tidak ada keakuan diri. Maka mudahlah masuk download daripada Nabi Muhammad SAW akhlak-akhlaknya. Maka akan kita lihatlah perkataan dia, penglihatan dia, pendengaran dia, pergerakan dia, semua daripada Allah. Dia tak rasa ada keakuan diri. Itu keberuntungan. Beruntung orang menjumpa, beruntung orang yang bersama dengannya, sama dengan dia bersama denganku juga, kata Rasulullah. Walaupun aku telah wafat, tapi sebenarnya dia tetap bersama denganku, sebab dia mengamaliahkan bersama dengan orang-orang yang tak ada keakuan diri, yang sentiasa mengesakan Allah. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asida walal kufar. Allah sendiri beritahu Muhammad itu pesuruh aku, orang yang nak bersama dengan Rasulullah. Wallazina ma'ahu asida walal kufar. Orang yang bersama dengan mereka Nabi Muhammad SAW, walaupun dia telah wafat, tetap dia bersama dengan Rasulullah SAW, iaitu dia sentiasa tegas. Tegas tak mahu ada keakuan diri. Tegas hari-hari. Tegas tak mahu ada keakuan diri. Maka dia bersama dengan Rasulullah. Ini Allah bagi tahu. Jangan salahkan saya akan Allah lah kalau berani. Sebab bukan saya yang cakap, Allah yang bagi tahu. Saya yakin. Kalau orang tak yakin, tanggunglah sendiri. Ini Allah sendiri bagi tahu. Walaupun Rasulullah telah wafat, tapi tetap Allah Ta'ala kata wallazina ma'ahu asida walal kufar. Orang yang bersama dengan dia, walau Rasulullah telah wafat, maknanya dia bersama dengan Rasulullah adalah sida walal kufar. Buang keakuan diri, buang hawa nafsu. Tak mau betul-betul dia berperang, cari guru, cari mursyid untuk buang benda dia sungguh-sungguh. Habis wang ringgit, habis wang masa dia habiskan untuk nak buang hawa nafsu dia. Betul-betul dia nakkan bersama dengan Rasulullah SAW. Buang tu semua, dia dapat bersama dengan Rasulullah. Ini janji Allah. Allah tak pernahlah tukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkin. Jasakan dah sentiasa dia rasa dengan Rasulullah SAW. Dia tutup mata, dia buka mata, dia rasakan Rasulullah SAW. Dekat, lebih dekat dia rasa kemanisan dengan Rasulullah. Dia salawat, dia sebut Muhammad, dia dah terasa dah. Dia teringat Muhammad, dia dah terasa. Dan Muhammad tu betul-betul dah dekat dengan dia.
Tapi kalau kita ada keakuan diri, payahlah nak cakap. Apa yang saya nak cakap lagi dah? Hilanglah keyakinan kita dengan tu semua. Dengan Allah pun dah tak keyakinan, apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Tu. Jadi setiap yang kita seru tu pasti ada rasa dia. Mesti ada aroma, bau. Rasulullah SAW datang tu ada bau dia sendiri. Ada signal-signal masing-masing. Rasulullah kalau datang dengan orang ni, macam mana bau aroma dia? Dia punya signal. Dia lain orang lain. Dia masing-masing. Dia tak boleh sama bau dia. Bau ni pun tak boleh ceritakan. Tapi orang tu yang terbiasa tu dia tahu. Dia jalan kat sini. Bau Rasulullah. Rasulullah ada ni. Ada yang begitu. Ada yang dia bagi nampak terus. Aroma dan juga dia bagi nampak. Terperanjat. Dia kena tutup mulut lah. Tak payahlah gerak-gerakkan macam ni nanti kan. Dah jadi riak pula kan. Dia senyap je lah. Dia kalau dah nampak Rasulullah tak adalah kita nak seolah-olah nak tunjuk depan orang ramai. Dia tak ada. Dia tak macam tu. Dia relax lah. Dalam hati dia seronok. Dalam hati dia seronok lah. Yang datang dalam diri dia tu Nabi Muhammad SAW ketika hidup lagi. Tak? Itu Mansur al-Alash. Dipaku ni oleh khalifah, kata dia ajaran sesat, wahdatul wujud macam kita lah. Dia orang kata kita ilmu wahdatul wujud, mengaku Tuhan ada dalam diri kita. Dia paku, dia salib tu. Dia paku berdarah-darah. Depan orang ramai orang Islam. Khalifah Islam. Nampak? Kalau Islam ni kalau dah jahat lebih jahat. Minta jauh sebab ada awak nafsu. Dia paku berdarah sampai dia potong cincang-cincang darah. Mengalir depan orang ramai. Punya marah dia supaya jangan ikut ajaran salah. Mula dia paku, nampak roh-roh wali-wali Allah datang mengucapkan tahniah atas kekebalan diri dia sentiasa. Dia senyum, alas. Dia paku ke banyak darah dia keluar, dia senyap. Dia selagi ada nyawa dia senyum dia nampak Allah SWT. Sebab malam 2 hari sebelum disalib, dia guru dia tu nama dia apa? Guru dia wali Allah juga, saya lupa nama dia. Siapa nama anak murid dia? Dia terkenal anak murid dia. Anak murid dia dengar dia berdialog dalam penjara tu seorang-seorang. Dia kata, ya Allah, jangan biarkan aku ni ada keakuan diri kan. Dan aku nak orang yang pandang aku semua pandang kau, zat kau ya Allah. Oh, dia punya doa gitu. Maknanya dia dalam keadaan apa pun dia minta orang pandang dia dalam keadaan dia melihat orang lain melihat zat Allah. Ya Allah, cantik sekali. Dia tak nak orang pandang dia kesian kena apa kan. Tak nak kan kita kan, ya Allah biarlah orang lihat aku kesian dengan aku, ya Allah aku kena macam ni. Tak ada dia. Nak pandang tetap juga suruh pandang, jangan sampai syirik orang pandang. Macam tu doa dia 2 hari sebelum nak disalib. Jadi dia gitu, dia tenang lah. Orang pandang dia nampak Allah semua dia nak. Dia tenang lah, dia ngau. Tu. Seorang-seorang wali Allah, beratus, berbaris-baris datang wali Allah, malaikat-malaikat sambut dia punya kematian tu. Sakaratul maut dia kan. Last kali Nabi dia datang. Last kali betul-betul nyawa dia tak berpisah dengan badan tu. Rasulullah SAW datang. Meraihkan dia, bangga ada umat dia begitu. Nampak? Kematian tu penuh dengan keberkatan. Makna kematian dia tu betul-betul husnul khatimah. Makna Rasulullah SAW dah datang waktu sakaratul maut tu. Bila Rasulullah dah datang tu, kita nilai sendirilah orang tu macam mana kategori dia. Ya? Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita husnul khatimah. Kematian sakaratul maut kita, Rasulullah SAW pegang tangan kita, roh kita. Roh kita keluar, Rasulullah SAW sambut kita. Tu ciri-ciri tu nak dapat gitu, perlulah orang yang sentiasa hilang keakuan diri. Bila hilang keakuan diri, asidak walal kufar, tegas terhadap diri, tak nak lagi. Maka dia sudah di dunia lagi, masih hidup bersama dengan Rasulullah, cinta pada Rasulullah, asyik pada Rasulullah, mana pergi merasa Rasulullah, maka orang tu insya-Allah pasti bila dia mati, sakaratul maut, sakit macam mana pun, dia sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tadi, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian tanda dia lagi bila orang tu dah sentiasa bersama dengan Rasulullah SAW, ruhama ubainahum. Allah Ta'ala kata ruhama ubainahum. Kasih sayang sesama kita. Dia tak adalah lagi nak cari aib-aib saudara dia, tak adalah. Dia fikir tadi macam mana aku nak tolong. Dia tak nampak kalau ada aib tu, dia tak nampak. Dia fikir macam mana nak tolong. Dia nampak saudara dia tu tadi ada aib, ada lalai pada Allah. Dia tak cari aib tu, dia macam mana nak betulkan. Cara dia nak betulkan macam mana. Supaya saudara dia itu tadi dalam keadaan sedar dan cepat kembali mengesahkan Allah. Kasih sayang dia tinggi. Dia utamakan supaya saudara dia tu tadi rohama ubain kasih sayang supaya sentiasa mengesahkan Allah. Bukan kasih sayang demi kerana harta ke, tak ada. Orang tu pangkat ni ke, saudara dia tak ada. Tak ada pangkat ke, ada pangkat dia tak nampak. Dia nampak, dia ajakkan saudara dia sesama tu kasih sayang adalah mengajak mengesahkan Allah. Itulah kasih sayang yang sebenar. Yang dia nak pada saudara dia tu, yang dikatakan kasih sayang ubainahum tadi. Sekalian semua dia nak sama-sama mengesahkan Allah. Itu kasih sayang yang paling tinggi yang dia nak. Tu tadi. Bukan orang tu bagi duit, orang ni apa tak bagi duit, dia tak mau sampaikan, tak mau kasih sayang. Tak. Dia tak pandang tu semua. Dia nak semua yang ada tu semua diajakkan untuk mengesahkan Allah. Itulah tanda kasih sayang yang sebenar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita dapat jadi ikutan jejak langkah Nabi Muhammad SAW hingga lebur diri kita, hingga tidak ada lagi kedirian kita yang ada Muhammad itu tadi, pesuruh. Insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita minta pencerahan daripada Al-Fadil Ustaz Auza'i Mulasri dan juga Syekh Latif, insya-Allah. Ambil la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Anak-anak, saudara-saudara, rakyat jelata, ummah yang masih ada, kita diberikan oleh Allah hati. Hati ini adalah alat untuk merasa. Carilah rasa. Carilah rasa. Carilah di akhir zaman ini sesuatu yang mendatangkan rasa. Rasa khasyah. Rasa khasyah itulah yang menyebabkan gunung lebur, hancur. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi Islam ini adalah agama yang syarat dengan rasa. Tetapi yang hilang pada zaman ini ialah rasa. Jadi apa guna lagi Islam kita? Orang Jawa kata defeat purpose. Tidak mencapai matlamat. Carilah rasa. Itulah bahagia. Rasa tenang. Itulah bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh itu, dalam bab memperkukuh dan memperkuatkan akidah,
Carilah majlis-majlis yang kita boleh bawa balik rasa ini. Carilah majlis yang kita boleh bawa bertambahnya rasa takut. Allahumma salli ala Muhammad. Bertambahnya rasa rindu. Bertambahnya rasa iman. Bertambahnya rasa Islam. Bertambahnya rasa ihsan. Bertambah sehinggalah rasa itu yang paling penting sekali, kepala bagi segala rasa, ialah hilangnya rasa keakuan. Bila hilangnya rasa keakuan, dia mai rasa tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang, tengok atas, tengok bawah, rasa semuanya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan itulah dia tauhid. Apabila kita tidak putus memandang Allah, dia akan menatijahkan akhlak yang mulia, menatijahkan akhlak yang luar biasa. Model dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampel yang Allah bagi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Luar biasanya Nabi Muhammad ni ialah pada akhlak dia. Tak boleh nak challenge. Dan akhlak itu ialah barang yang bukan dibuat-buat. Akhlak itu ialah barang yang bukan boleh dipura-purakan. Dia adalah lahir daripada kesejatian peribadi yang unggul, yang mai daripada akhlak Allah tu sendiri. Dan kita semua hendaklah menjadikan itu sebagai model. Itulah dia yang dipanggil qudwah. Pendek ceritanya, carilah bahagia, carilah rasa, carilah majlis yang dapat menambahkan rasa iman, rasa tauhid, rasa akidah, yakni bertambah rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perasan ceramah tadi 100% membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. 100% menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Carilah majlis ilmu, majlis yang sebegini. Di mana-mana pun tak apa. Tidak semestinya mai di Zawiyah Tok Ayah ni. Carilah. Yang pentingnya berjumpa. Kalau tak berjumpa, tak ada rotan, akak pun berguna. Mai di Zawiyah Tok Ayah ni, alhamdulillah sementara ada. Tak tahu sampai bila. Sebab nyawa kita bukan selama-lamanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia inayahnya, rahmatnya dapat kita bersama-sama mendengarkan penceritaan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seperti saya berkatakan malam tadi berkenaan dengan majlis Allah Subhanahu Wa Taala ni, walaupun perkataan yang dilemparkan, yang diceritakan itu sama seperti yang berikut-berikutnya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dengar, tapi ingat rahsia dia. Saya dapat rasa, sebab tu saya ceritakan benda ni. Walaupun benda tu sama, tapi kalau tuan-tuan tak hargai, walaupun tuan-tuan dengar dengan rakaman, tapi kalau tuan-tuan tak hargai, maka tak dapatlah. Kan? Tapi kalau tuan-tuan hargai,
Yang benar-benar yang dikatakan ilmu mahal ni, ni mengenal Allah ni mahal sebenarnya. Jadi kalau betul dengar, walaupun semalam macam sama, hari ni macam sama, tak apa, hari ni tak payah dengar lah. Itu dia takkan dapat. Saya pun pernah rasa macam tu, tapi saya tetap dengan, tak tahu cerita ni sama ke apa ke, saya tetap, sebab majlis tu mahal, majlis yang didatangi oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzi, bersabarlah wahai Muhammad, kau bersama dengan orang-orang yang ni menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah wahai Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin dia hadir di sini, dan di mana-mana majlis Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan benar-benar mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menafikan keakuan diri dia. Itu benar-benar sukar bagi orang yang sebelum ni, yang dikatakan sukar bagi orang-orang yang bukan ilmu tinggi, tapi dia tak ke arah nak menafikan keakuan dia pun tak tahu, dia tak faham ke ataupun dia tak nak faham ke, ataupun dia saja-saja tak nak ambil faham, saya tak tahu. Tapi kalau dia benar-benar faham, dia jumpa dengan guru pembimbing rohani, mursyid, dia tahu macam mana nak menafikan keagungan. Banyak guru-guru yang boleh bimbing hati kita kepada Allah, banyak. Setiap zaman ni ada, tapi makin sikit, tapi masih ada. Jangan cakap tak ada pula. Jangan cakap tak ada pula. Ingat yang tu. Saya cakap apa yang saya rasa dan saya boleh share kan. Saya tak ada ilmu apa pun. La ilma lana. Saya tak ada apa pun. Jangan cakap saya ni pandai-pandai cerita ke apa. Saya pun tak tahu, tak ada ilmu apa dah. Kan? Saya pun kena delete apa yang saya ada. Kalau Allah Ta'ala curahkan apa benda, nur cahaya ke apa, saya kena delete benda tu. Bukan saya tolak ke apa, tak. Memang saya kena nafikan keadukan diri. Saya dididik sendiri macam tu. Jadi kena proses benda tu, proses dalam keadaan susah ni. Susah memang nak menafikan ni, memang susah. Sebab dia rasa dia dah berselongkol dengan keakuan diri tadi tu. Jadi itulah yang sebenarnya saya nak cakap, betapa pentingnya kita nafi je kan, pasti akan dapat yang dikatakan keberkesanan dia, rohani dia naik. Dia nafi je keakuan diri dia akan naik dia punya kerohanian dia. Bukan saya cakap saya saja ni, saya cakap kosong je, saya rasa sendiri. Jadi saya boleh kongsikan. Saya pun jatuh bangun juga sama. Tapi bila dah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kau nafikan, dia ajar. Allah Taala ajar. Dan itu yang sebenarnya membuang keakuan diri, menafikan keakuan diri. Bangga Rasulullah tengok kita. Rasulullah cakap kita ni keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirullah. Semua manusia ada sirullah dalam. Itu yang Nabi cakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, keturunan aku itulah keturunan betul, itulah keturunan dekat aku. Sebab dia fattabi'u ni, apa yang dikatakan akhlak yang paling hulukil azim tu, itulah Rasulullah buat. Dia nafikan keakuan diri dia. Allah Ta'ala didik, jangan ada keakuan diri. Bukan nak bertemu dengan aku, kau tu sifatullah. Seperti macam kita tahu sifatullah, dia pun tenggelam. Itu yang dikatakan fattabi'u ni. Macam mana nak cakap lagi? Itulah yang sebenarnya saya boleh cakap. Dan kita kena fattabi'u ni, ikut seperti mana Rasulullah buat. Dan Rasulullah ajar begitu. Rasulullah didik kita tu macam tu. Rasulullah didik para sahabat semua yang ikuti ni, termasuk saya cakap semalam, wali Allah buat benda ni. Dia pun fattabi'u ni. Wali Allah, dia ikut benda ni. Bertahun-tahun. Saya dengar bila dia cakap, ustaz cakap bertahun-tahun, saya lagi malu. Kan? Kita ni buat baru nak mula benda. Padahal benda ni dia dah bertahun-tahun wali Allah buat. Peringkat Nabi, dia tak kira peringkat Rasulullah SAW, dah dia ajar gitu. Quran pun cakap, Allah Ta'ala pun cakap gitu. Jadi kita jangan memandang sesuatu benda ni sangat remeh. Kan? Benda ni penting dalam kehidupan kita. Sekarang ni kita masih sihat, mungkin sihat dan sebagainya. Kita boleh rasa macam aman lagi. Bila dah sakaratul maut, macam mana? Siapa yang kita nak bergantung? Jadi sebelum kita nak bergantung dengan siapa-siapa tu, bergantung dulu sebelum kita sakaratul maut tu. Dalam hidup kita ni, hiasi diri kita ni, gembirakan hati kita sendiri dengan Allah. Bawa hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu beruntung lah. Siapa yang tak ada, siapa yang belum lagi diberi kesempatan, carilah orang yang boleh bawa hati kita kepada Allah. Ramai ustaz-ustaz yang boleh ajar kafar ke fardu ain, fardu kifayah ke, ramai semua boleh ajar. Memang kita kena belajar benda tu semua. Tapi carilah guru yang boleh bawa hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jangan cakap tak ada. Ada. Saya seru kepada kawan-kawan saya yang masih, kalau kata digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, carilah, jangan terlalu asyik dengan dunia je kan. Terpulanglah. Saya boleh cakap je. Kalau digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hak Allah. Sebab dunia ni memang dah kita tak salahkan Yahudi. Tadi saya dengar yang ustaz cerita kebesaran Allah, macam mana pendakwah yang pertama pergerakan dia tu macam mana. Kebesaran Allah saya nampak. Lebih hebat lagi. Kan? Orang naik kapal terbang, dia sekelip mata dia boleh ada. Tapi benda ni ditutupi oleh Yahudi ni memang tapi kita tak salahkan dia. Kitalah yang kena mengorak langkah. InsyaAllah. Jadi saya sama-sama kita doakan. Jadi saya pun menelisik dalam diri saya supaya kita sama-sama mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan keakuan diri. Itu yang sedap. Itu yang sedap saya nak cerita ni. Sedap kesedapan kita dengan merasai Allah Subhanahu Wa Taala tu, apa dia? Menafikan keakuan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Dalam kehidupan harian, bukan kita cakap je, tapi dalam kehidupan harian, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bawah Ustaz. Diucapkan oleh saudara kita tadi, teman-teman sahabat kita tadi, semuanya daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi, yang tak lain semua nak mengajak kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Masih ada lagi Allah Ta'ala mengutus manusia-manusia yang nak mengajak kita kepada da'ilallah, mengajak kepada Allah, mengajak pada kenal diri, kenal Allah. Tak lain, bila dah kenal kita pada Allah, maka orang tua-tua dulu kata, pepatah kata, tak kenal maka tak cinta. Apabila kita dah kenal, rasa cinta kita kepada Allah luar biasa. Ini semua adalah anugerah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan kita sentiasa mendapatkan Allah, semua mengenal kepada Allah SWT. Saya rasa cukup sampai situ dulu, sama-sama kita. Dan saya sudahi dengan terima kasih banyak atas perhatian. Saya mohon maaf, saya minta ampun sekiranya dalam menyampaikan talk ni tadi saya adalah sekerdirian saya. Afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Sallu ala nabi.